أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh dan Asy-Syaikh Al-Zahabi, dan juga tuan penterjemah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang disediakan Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Allah sayang kita tuan-tuan, Allah pilih kita sekali lagi untuk hadir ke rumahnya, menjadi tetamunya, menunjukkan ketaatan kita, masih ada iman dan takwa kepada Allah dalam hati-hati kita. Maka ini merupakan satu nikmat yang cukup besar. Teruskan berdoa tuan-tuan, minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada pemberian Allah hari ini tuan-tuan, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah SWT, alhamdulillah, syukur pada Allah dengan izinnya kita bertemukan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kabair, di mana kita masih lagi berada pada dosa yang pertama di bawah tajuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau mensyirikkan Allah. Di mana pertemuan kita bulan yang lalu kita berhenti pada pertengahan muka surat yang ke-9. Kita dah masuk pada awal, kita dah tengok secara ringkas, tapi insya-Allah kita boleh faham apa dimaksudkan dengan syirik. Satu perbuatan yang sama sekali kita dah tengok 3 dalil di situ tuan-tuan daripada ayat Al-Quran, mana kata Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat murka kepada orang yang melakukan syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tahap Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tak akan ampunkan dosa orang-orang yang macam ni. Jadi kita nak sambung tuan-tuan insya-Allah pada muka surat yang ke-9 pada pertengahan insya-Allah. Baik. Dalam hadis sahih disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Asyirku billah wa 'uququl walidain." Wa kana muttaki'an fajalasa faqala, "Ala wa qaulaz zur, ala wa syahadataz zur." Fama zala yukarrihuha hatta qulna laitahu sakat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, mahukah kamu aku tunjukkan akan dosa yang paling besar? Hal itu ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat menjawab, "Ya, mahu, tunjukkanlah." Nabi SAW lalu menyatakan bahawa ia itu adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu dan derhaka kepada ibu bapa.
Ketika itu Nabi SAW dalam keadaan bertelekan. Kemudian baginda terus duduk sambil mengatakan lagi, awas kamu daripada dosa berkata dusta dan bersaksi palsu. Baginda SAW terus mengulang-ulangi ucapan itu sehingga kami, yakni para sahabat, mengharapkan semoga baginda SAW berdiam pula. Baik tuan-tuan, dalam hadis ni disebutkan oleh Nabi SAW 3 dosa yang besar. Dalam satu keadaan, kalau kita akan jumpa lagi beberapa hadis tuan-tuan, bila mana Nabi menceritakan benda ni tapi Nabi kait dengan benda-benda yang lain. Tapi untuk ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat kali ini tuan-tuan, Nabi sebutkan 3 dosa yang paling besar. Nabi ulang 3 kali pertanyaan kepada para sahabat, nak tahu tak? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Maka sahabat kata nak tahu. Nabi sebut yang pertama itulah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jumpalah dalam ayat Al-Quran mana, cari dah dalam mana-mana hadis tuan-tuan. Kalau nak cerita bab dosa ni, benda pertama sama ada dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila cerita bab dosa, syirik akan duduk tempat yang pertama. Lepas tu dia akan main benda-benda lain. Dalam hadis ni Nabi sebut syirik yang pertama, yang kedua derhaka kepada ibu bapa. Kemudian dalam keadaan Nabi duduk-duduk macam tu, Nabi bangun dalam keadaan Nabi berduduk. Dalam mula-mula Nabi macam relax, kemudian Nabi bangun duduk. Nak amat serius tak serius. Yang ketiga Nabi kata apa? Orang yang berkata dusta dan bersaksi palsu. Tuan-tuan, zaman kita ni tuan-tuan, banyak sungguh saksi-saksi palsu. Saksi-saksi yang diupah, yang diberikan ganjaran untuk menjadi dia ni, untuk menjadi saksi, untuk nak menjatuhkan satu-satu pihak yang lain. Kalau nak ulah tuan, cerita dia panjang. Kalau ulah juga takut jadi ceramah politik. Sebab banyak saksi palsu hari ni tuan melibatkan politik. Maaf cakaplah, di sekitar kita pun kita ada tuan. Saksi palsu ni mungkin dia untung seketika dan sementara di dunia, namun bersaksilah daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW sama sekali takkan selamat di akhirat nanti. Okey, jadi cuma nak amak dalam hadis ni, syirik masih lagi berada di tempat pertama yang disebut oleh Nabi SAW sebagai salah satu daripada dosa-dosa yang besar. Nabi SAW bersabda lagi, ijtanibus sab'al mubiqat, rawahu Syaikhan. Syaikhan ni merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih, atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW, yang bermaksud jauhilah kamu akan 7 dosa besar. Hadis yang kedua ni pula tuan-tuan, Nabi berada dalam keadaan yang lain bersama dengan para sahabat. Nabi cerita ada 7 pula dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat. Daripada hadis ni tuan-tuan, Imam Zahabi mengarang kitab Al-Kabair dan mengeluarkan sehingga 70 dosa-dosa besar. Dan yang pertama sekali tuan-tuan, dalam 7 dosa besar yang Nabi suruh kita jauh ni, kemudian baginda SAW menyebutkan di antaranya ialah dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Kalau kita boleh jumpa matan hadis ni penuh tuan-tuan, yang pertama yang Nabi suruh kita jauh ialah mensyirikkan Allah. Kita dah tengok dah tuan-tuan bulan lepas, syirik ke Allah ni sia-sia tuan-tuan. Amalan kita habis, tak ada apa-apa yang boleh kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab waktu tu kita dianggap dan diisytihar sebagai hamba yang kufur kepada Allah. Hamba yang tidak menyembah Allah, hamba yang tidak percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah kata kita buat dosa-dosa lain, kita minum arak, kita berjudi, kita berzina, benda tu tak mengganggu akidah. Benda tu kalau kita masih beriktikad, walaupun kita buat maksiat-maksiat tadi, tapi dalam masa yang sama Tuhan kita masih lagi Allah, dalam hati kita ada keimanan kepada Allah, kita dikira orang fasik, dikira orang yang membuat dosa. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah. Kalau tak diampunkan, akan dibicarakan, akan dimasukkan ke dalam neraka setara dengan dosa yang dia buat, kemudian akan masuk dalam syurga Allah. Tapi untuk orang syirik, percayalah, tak masuk, tak nampak, tak bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Terus tak ada connection. Allah akan anggap dia ni sebagai hamba yang derhaka. Sebab tu syirik duduk tempat yang pertama. Sebab tu tuan-tuan, kita kena jaga hati kita. Kerana di sana letaknya iman dan takwa. Orang yang takut kepada Allah takwa, orang yang percaya kepada Allah iman, orang ni akan bebas daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi SAW bersabda pula, man baddala dinahu
faqtuluhu. Rawahul Bukhari wa Ahmad atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia. Daripada hadis ni tuan-tuan diambil hukum bahawa orang yang murtad hendaklah dibunuh. Kita dengar macam orang murtad saja terus bunuh. Dengar kata dia mengaku, aku mengaku, dia ada orang kita siapa-siapa kita kenal, dia buat pengakuan secara terbuka, saya hari ni bukan orang Islam, saya dah convert ke agama lain, terus ambil pisau pergi rodok. Tak. Nak boleh bunuh bukan asbab kita, bukan atas keputusan kita. Dia di bawah titah pemerintah, orang yang berkuasa di kalangan kita. Dan nak bunuh dia tu pun bukan kata terus-terus boleh. Dia ada step-step dia sebelum nak sampai tahap bunuh. Kita kena panggil dia, nasihat dia, sembang dia, kita kena bertegas dengan dia, kena counselling dia, kena penjarakan dia kalau dia masih lagi ketegang tak mau. Dia ada step-step dia sampai dah memang confirm, sampai dah dia memang tak mau, dia memang nekat dah tak mau memeluk agama Allah, keluar daripada Islam, maka waktu tu baru sampai tahap bunuh. Bukan terus-terus bunuh tuan, dia ada step dia. Tapi bila mai ke orang yang suka nak menjatuh, menghina agama Allah ni tuan, dia baca hadis ni, dia kira tu dia Islam ni kira nak pancung orang, Islam kira nak bunuh. Tu kita ni tuan-tuan, bila kita mengaji, kita faham kalau benda tu berlaku, kita dengar, kita kena jelaskan. Sebab kehinaan kepada Islam tuan-tuan semakin hari semakin menjadi-jadi. Dan kita kena kata orang yang tukar agama. 2-3 hari ni kita ada satu kes, seorang wanita daripada sebuah negeri di selatan tanah air yang berkahwin dengan kapten skuad hoki India, yang dikatakan dia melakukan upacara yang upacara agama lain dalam keadaan dia bersujud kepada patung dan sebagainya, ada gambar-gambar putih disertakan, walaupun dinafikan. Kita nak kata apa tuan? Kita nak tuduh dia murtad ke tak? Kita tak tahu apa, jangan buat pandai. Kita lebih kata habislah dia ni murtad. Sedangkan dia buat pengakuan suami dia dah peluk Islam, dia dah daftarkan perkahwinan dia buat. Dia buat penafian kata dia murtad dan sebagainya, cuma dia mengaku dia buat perkara tersebut dan dia jahil, dia kata dia tak tahu. Jadi kita ni sebagai orang yang tak bertanggungjawab, tak payahlah nak pergi ulat lebih-lebih. Cukuplah bila kita tengok benda yang macam tu tuan-tuan, pertanda bahawa hari ni cukup banyak di kalangan umat Islam yang tak heran dengan agama. Hamak macam tu sudah. Maka kita nak ke anak, cucu, zuriat, keturunan kita jadi macam tu. Bila dapat satu peristiwa, ambil pengajaran, jaga apa yang kita kena jaga. Pelihara ahli keluarga kita, jangan sampai jadi macam tu. Bukan kita nak pergi komen, nak pergi menambah apa pula. Walaupun kes tu dia menjadi satu kes nasional, sampai orang pun dah jadi orang serang habis, serang Tok Mufti, serang Tok Menteri. Takut tuan-tuan, orang ni cakap zaman Facebook, WhatsApp, Allah. Tuan-tuan jangan libat diri lah tuan-tuan. Kalaulah benda tu tak betul tuan-tuan, kita fitnah tuan, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas apa yang kita tulis. Tak payahlah. Cuma bila satu-satu peristiwa kita tahu benda tu tak elok, kita ambil pengajaran untuk diri kita dan keluarga kita. Jangan bagi ada ahli keluarga kita jadi macam tu. Macam mana nak elok? Ajak anak kenal Allah, ajak anak takut Allah, didik anak cinta Nabi SAW, ajak anak patuh pada agama, melakukan segala amal ibadat, bertegah kalau anak tak mau solat, tak mau buat amal ibadat, pukul dia, marah dia. Baru besar nanti dia akan jadi orang yang reti, orang yang ada Tuhan, orang yang boleh ikut segala ajaran Nabi SAW. Baik. Adapun macamnya dosa kedua selain dosa syirik, iaitu dosa riya, yakni mempamerkan kebaikan dengan apa yang telah dikerjakannya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Baik tuan-tuan, yang kita nak tengok tadi,
hadis-hadis Nabi SAW dan ayat Quran yang kita jumpa 3 ayat bulan lepas, itu menceritakan tentang syirik yang pertama, iaitulah syirik besar. Adapun sekarang ni kita nak masuk pada syirik yang kedua, iaitu syirik kecil, yang mana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat terakhir suratul Kahfi. Maka barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia kerjakan amal yang soleh, yang baik, dan janganlah mempersekutukan sebarang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Tuan-tuan, ayat ni satu, orang nak kata macam mana, macam satu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa-siapa di kalangan hamba-hambaku yang berhajat nak bertemu dengan aku. Tuan-tuan, kalau kita hidup di dunia ni, tuan-tuan, apa nikmat yang paling besar sekarang ni? Nikmat yang paling besar bukanlah harta kekayaan, bukanlah pangkat yang tinggi, namun iman dan kalam keramat la ilaha illallah yang ada dalam hati kita. Dan bila kita mati, kita dihisab, kita masuk syurga Allah, kita berada di akhirat. Nikmat paling besar apa dia? Bila kaki kita diizinkan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam syurga nanti, tuan-tuan, ada disebutkan bahawa setelah selesai semua hisab hamba-hamba Allah, daripada Nabi Adam sampailah manusia lah sebelum kiamat, habis settle semua dah. Kemudian yang ahli neraka tinggal dalam neraka, ahli syurga semua ada dalam syurga. Ahli neraka yang fasik, yang kena duduk dulu di sana sampai dah tamat tempoh keluar masuk syurga, semua dah settle dah. Makna kata tak ada lagi dah ahli neraka yang akan masuk dalam syurga Allah. Tak kala itu pintu neraka akan ditutup buat selama-lamanya. Menderitalah penghuni neraka tanpa henti diazab dan disiksa. Dan pada waktu yang sama akan dikunci segala pintu-pintu syurga, tutup tak buka dah. Berbahagia dan bergembiralah orang dengan nikmat yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu peristiwa yang paling agung, bagaimana Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan satu wajah. Makna kita bertemu dengan Allah, kita boleh ambil dalam keadaan di dunia kita menjadi hamba beriman kepada Allah. Dan di akhirat kita akan dikurniakan syurga serta boleh bertemu dengan Allah. Allah kata, siapa yang nak nikmat tu, Allah bagi 2 perkara. Buat 2 benda. Pertama, falyamal amalan salihah. Buat amal soleh. Amal soleh ni apa, tuan? Amal soleh perkara yang bila kita buat ada ganjaran. Benda yang kita buat dapat pahala daripada Allah. Tak kira apa benda. Sama ada benda tu benda yang wajib dibuat, yang terkandung dalam rukun Islam, atau benda yang sunat. Solat, zakat, puasa, haji, sedekah, selawat, zikir, baca Quran, tolong orang. Apa-apa saja benda yang kita buat ada manfaat, pahala, itu disebut amal soleh. Maka diminta di sini yang pertama, banyakkan amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika dok buat amal soleh tadi, jangan syirikkan amal itu dengan Allah. Jangan syirikkan amal itu dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Makna kata riya. Riya ni apa, tuan-tuan? Mempamerkan ibadat kita kepada orang lain. Mempamerkan ibadat. Saya duduk di sini. Ambil contoh saya senang. Saya duduk di sini, kita duk kongsi ilmu. Saya duk cakap, saya pun baru 2-3 kalimah. Maka tuan-tuan pun sekali bila habis sekali pun semua, habis kita semayang pun tuan-tuan main kata, Ustaz, saya dengar Ustaz 2-3 kali ni saya rasa best, Ustaz. Ustaz cakap macam ni dengan tu ni pun semua, saya rasa macam buat contoh kan. Maka bila saya dengar benda tu, tuan-tuan, apa perasaan yang akan ada main pada saya akan jadi semangat. Sedangkan benda ni ibadat. Nabi suruh kita menyampaikan ilmu. Allah pun suruh fastabiqul khairat, sebarkan kebaikan. Ini salah satu jalan kebaikan. Tapi bulan depan saya main, saya tengok orang yang kata kat situ ada, saya lebih bersemangat. Saya buat lagi elok. Supaya apa? Sekali bila habis dapat pujian. Sedangkan ini ibadat yang kita buat kepada Allah. Maka itu disebut sebagai riya. Di mana riya ni, tuan-tuan, takkan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Taala akan hina orang yang pelaku riya. Tuan-tuan
mungkin pernah berjumpa dengan satu hadis yang panjang yang menceritakan bagaimana 3 golongan yang sepatutnya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, satu orang yang mati syahid. Yang kedua, satu orang yang kaya tapi dermawan. Yang ketiga, satu orang yang diberikan ilmu pengetahuan dan suara yang sedap dalam baca Quran. Panggil orang mati syahid tadi. Betul tak hang dapat segala nikmat ni? Tunjuk balik apa yang dia dapat semua. Betul, ini yang aku dapat. Apa yang hang guna daripada kehebatan hang, kekuatan hang? Ya Allah, aku berjuang untuk agama kau. Aku menegakkan agama sampai aku mati. Allah kata apa? Hang bohong. Ada hadis Nabi SAW. Mungkin kita pernah dengar hadis ni. Allah kata hang bohong. Betul hang pergi berjuang. Betul hang pergi perang. Tapi dalam hati hang terselit niat supaya orang kagum dengan keberanian hang. Hang suka kalau orang panggil hang pahlawan. Akhirnya hang gugur syahid. Hang mati dalam medan. Semua orang angkat hang. Semua orang sanjung hang. Semua orang puji dia ni. Buang kuih dah sayang dia mati pun semua. Hang dah dapat apa yang hang mau. Hang mau pujian hang dapat. Aku tak dapat amalan banyak. Allah panggil malaikat seret campak masuk neraka. Mai yang kedua, orang yang kaya. Tunjuk balik segala nikmat hang ada, harta macam ni sekian-sekian. Betul tak? Betul wahai Allah. Apa yang hang buat? Aku gunakan harta ni, aku bantu orang susah, aku sedekah, aku infak, aku kena zakat. Mana-mana orang yang main minta masjid ke, anak yatim ke, tahfiz ke, semua aku bagi wahai Allah. Semata-mata untuk kau. Allah kata hang bohong. Memang hang bagi, tapi dalam hati hang suka kalau dengan pemberian hang tu orang panggil hang dermawan. Orang panggil hang baik hati, tak kedekut. Memang semua orang waktu tu puji hang. Hang diangkat sebagai seorang yang suka bagi derma, orang yang sangat-sangat pemurah. Tapi aku tak dapat apa yang aku mahu. Sama dicampak dalam neraka Allah. Orang yang ketiga, hang dapat ilmu, hang dapat suara sedap. Betul tak? Betul. Apa hang guna? Saya sebarkan, saya pergi kuliah, ceramah apa semua. Allah kata hang bohong. Hang pergi bagi kuliah supaya orang panggil hang alim. Orang gelar hang ulama, tok guru. Hang suka disanjung macam tu. Hang baca Quran sedap supaya orang panggil hang qari. Hang dapat apa yang hang mahu. Orang sanjung hang, tapi aku tak dapat. Tuan-tuan, lihat. Bahaya tuan-tuan. Makna kata Allah sebut dalam ayat tadi, tuan-tuan kena faham. Allah kata buat amal soleh ni banyak-banyak, buat benda baik banyak-banyak, tapi pastikan semua amal yang kita buat hanya kerana Allah, demi Allah, untuk Allah. Faham tak? Kita semayang. Saya jadi imam. Padahal setiap solat kita ni tuan-tuan, waktu kita lafaz niat, ada lillahi ta'ala. Kok tak lafaz niat, terus niat dalam hati. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat menjadi imam, menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Bila sebut kerana Allah Ta'ala, pastikan 100% kerana Allah. Orang nak kata kita suara sedap ke, orang nak puji kita ke, orang nak kata apa ke, hampa boleh mak tu, hampa boleh pasal. Tapi kita tetap dengan Allah. Tapi itulah masalah tu kan kadang-kadang. Saja nak masuk, nak kena sikit. Sebab benda ni, riak ni biasanya terjadi bila melibatkan pujian. Kalau orang tak sebut tak jadi. Bila orang bunyi tu jadi. Maka ketika mana kita dibunyi tuan-tuan, apa yang sepatutnya kita buat bila orang nak puji kita? Supaya kita ni tak riak, supaya amalan kita tadi kekal amalan yang diberi ganjaran oleh Allah. Antaranya tuan-tuan yang boleh kita buat, yang pertama, bila orang puji kita ni tuan-tuan, kalau boleh tundukkan pandangan kita. Kita ni bila seronok dia bukan nak tunduk, dia jadi senyum, kembang satu macam, habis semua dia jadi besar tu. Seronok orang puji kita. Tuan-tuan, tundukkan pandangan. Ambil contoh bagaimana Nabi SAW tatkala pada peristiwa Fathu Makkah, ketika mana tentera muslimin dengan kebijaksanaan Nabi SAW, Nabi pecah kepada 4 kumpulan yang diketuai oleh 4 orang panglima perang sahabat yang hebat, mengebung kota Mekah. Waktu tu musyrikin Quraisy dah kalah. Nabi masuk daripada hujung kota Mekah, Nabi berjalan sampai ke hadapan Kaabah dalam keadaan ditundukkan wajah baginda, dalam keadaan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tak boleh waktu tu Nabi nak angkat muka? Nabi nak dabik dada. Siapa nak lawan mai? Nabi tak boleh buat lagu tu. Tentera muslimin dah menang.
tapi nak tunjuk tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunduk saja. Maka kita tuan-tuan, bila orang puji kita, kita tunduk pula. Yang kedua tuan-tuan, dalam hati jerit kuat-kuat, istighfar banyak-banyak. Astagfirullahalazim, astagfirullah, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, jangan pesongkan niat aku ya Allah. Minta ke Allah. Dan kalau duk nampak dia duk puji tak habis-habis tuan-tuan, yang ketiga, kita ada hak untuk jaga amalan kita. Habaq kat dia, cukup tuan, jangan puji saya banyak-banyak, takut niat saya lari. Kita ada hak untuk mempertahankan amalan kita. Penat tuan-tuan, kita semayang, kita buat tu, kita buat ni. Dan kita tahu riak ni boleh rosakkan amalan kita. Orang duk main puji kita, kita termakan dengan pujian orang. Sebab tu tuan-tuan, kita ni nak puji pun, puji pada keadaan dan tempat yang tertentu. Jangan melampau. Puji sekadar perlu. Kalau tak ada, tak payah. Macam kita duk puji anak-anak dan sebagainya, tak perlu diangkat hari-hari tuan-tuan. Dia akan bawa jealous kepada adik-beradik yang lain. Walaupun semua tu anak kita, duk puji hak sulung ya. Sikit-sikit abang akan tengok abang long, tengok abang long tu macam tu, abang long ni macam ni. Adik-adik lama-lama caki. Sebab yang duk kena angkat abang long jadi lemak ha? Sebab dia tahu ada orang duk defend dia. Benda macam tu berlaku tuan-tuan. Maka kita ada hak. Sekurang-kurang ini 3 benda yang boleh kita buat. Bila orang puji kita, kita boleh buat supaya niat kita tadi tak lari, supaya riak tu tak wujud. Kalau wujud tuan-tuan, sia-sia amalan kita. Dan satu lagi, yang keempat, biasanya setiap orang ni dia ada satu amalan-amalan yang dia buat secara khusus antara dia dengan Allah. Mungkin dia ni ada satu sedekah senyap-senyap yang dia lakukan, ataupun mungkin dia ni rajin puasa, dia rajin bangun tahajud dan sebagainya. Tuan-tuan, tak semua amalan yang perlu kita tunjuk ke orang. Ada benda yang kena tunjuk. Orang lelaki sembahyang jemaah 5 waktu di masjid tu kena tunjuk. Sekejap lagi duk buat beradah esok, hilang habis semua jemaah. Mana habis? Ustaz abang kata amalan jangan tunjuk, nanti riak kami sembahyang kat rumah. Ada benda yang boleh tunjuk, kena tunjuk. Ada benda jangan tunjuk. Contoh duk main esok ni, kita duk sebelah jemaah ni, kita pak ngak awak ni nampak mengantuk ni, esok kan sujud sejadah kan, nampak mengantuk sangat, subuh duk goyang. Semalam ni lah selalu duk biasa bangun 4 semua. Mai semalam jaga pukul 2. Mangkit pi dah tahajud banyak rakaat sikit, tak tidur ayah tu mengantuk. Tak payah ceritalah. Mengantuk biasa dah tu pagi ni. Habaq apa tu sudah. Duk cerita apa dia buat semalam. Kena oi. Pak Mat ni memang duk rajin tahajud ke? 10 tahun dah ada kot 20 tu. Hebat Pak Mat. Biasalah. Biasa tu tuan-tuan, bila dia sebut lagu tu dia mula duk riak. Tuan-tuan, bila kita riak tuan-tuan, tiba-tiba 20 tahun tahajud punya pahala kosong. Hilang. Clear tuan-tuan. Nak ke tuan-tuan? Allah Akbar. Penat tuan-tuan ni. Orang lain duk lena kita bangun, kita dapat duit, kita sedekah sana sini, duk bercerita ke orang, habis macam tu, tak ada apa. Jadi ni yang kita nak sebut dalam bab syirik kecil, iaitulah bab riya. Okey, kena berhati-hati. Baik. Maksudnya iaitu seseorang itu tidak boleh mempamerkan kebaikan amalannya untuk ditujukan kepada orang lain, bahkan memadailah dengan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ingat tuan-tuan, yang bagi pahala dosa itu adalah Allah, yang nilai, yang hisab itu adalah Allah. Syurga dan neraka ditetapkan oleh Allah, bukan Allah takdirkan hang masuk neraka, hang masuk syurga, tak. Tapi Allah bagi semua, Allah bagi akal, Allah utus Nabi kepada kita untuk membawa kebenaran, Allah tinggalkan Al-Quran sebagai panduan petunjuk kepada kita, maka kita kena pandai pilih jalan. Dan dalam jalan nak pergi ke syurga, pastikan tidak ada riak. Riak ni penyakit hati. Tuan-tuan, kalau demam boleh cari Panadol tuan-tuan. Kalau batuk boleh cari ubat dia. Pening kepala ada ubat dia. Bahkan sakit jantung pun ada cara. Tapi kalau riak ni tuan-tuan, tak ada ubat, tak ada bedah, tak ada apa yang boleh buat sebab dia penyakit hati. Bagaimana nak hilangkan? Kena banyak baca Quran. Kena selalu berdoa mohon ampun kepada Allah, banyakkan zikrullah, lazimi istighfar, minta ke Allah, sabbit qalbi ala dinik, rabbana la tuzigh qulubana. Banyakkan doa-doa yang tersebut
Semakin banyak amal soleh yang kita buat tuan-tuan, insya-Allah penyakit hati satu persatu, riya, takabur, sombong, sum'ah, semua tu akan mula dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata tuan-tuan, dalam ibadat tolong bagi ada sekurang-kurangnya dua benda. Pertama ikhlas, kedua khusyuk. Ada dua benda ni tuan-tuan, insya-Allah kita tak heran dengan makhluk. Kita tak pandang langsung makhluk. Sebab ikhlas dan khusyuk itu akan membawa setiap perbuatan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi SAW bersabda lagi, "Iyyakum wasyirkal asghar." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Qala, "Ar-riya." Yaqulullahu ta'ala yawma yujazil ibada bi'a'malihim, idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi'a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud jauhkan diri kamu dari berbuat syirik yang kecil. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itulah riya. Nanti di hari Allah akan membalas semua hamba-Nya terhadap amal-amal yang mereka lakukan, yakni sewaktu dia hisab, yakni Allah akan menyeru, pergilah kamu sekarang kepada orang-orang yang kamu pamerkan amal kamu dahulu sewaktu di dunia. Maka lihatlah apakah kamu boleh mendapatkan apa-apa balasan daripada mereka itu." Saya sambung contoh tadi. Saya duduk kuliah, tuan-tuan kata saya kuliah sedap kan. Contoh yang kata ni Tok Mai ni dah. Saya pun jadi semangat seronok apa. Nanti bila mai waktu saya dihisab, Allah tunjuk balik. Betul hang buat kuliah, tapi hang bukan buat nak ajak orang pun. Hang duk tunggu lagi dapat pujian daripada orang yang duk atok kuliah. Lah ni hampir jumpa dia, pergi tanya dia apa-apa yang dia boleh tolong hang hari ni. Aku tak boleh bagi apa sebab hang tak buat ibadat untuk aku. Hang buat kepada orang lain. Tuan-tuan kena saya pergi jumpa tuan-tuan. Pakcik kenal tak saya dulu duduk mengajar masjid Taman Siang ni. Takkan tak kenal aku duduk mengajar kita agak baik. Pakcik selalu duk abang suka dengan saya, seronok saya mengajar lah apalah. Hari ni Allah tak terima ibadat saya. Allah suruh jumpa pakcik boleh tolong saya tak? Tuan-tuan, surah Abasa Allah sebut yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yang kata akhirat ni tuan-tuan, hari mereka akan lari daripada saudara-saudara mereka, mak mereka, ayah mereka, sahabat-sahabat mereka, anak-anak mereka. Kita berdiri di mahsyar ramai-ramai, nampak mak kita hujung sana, lari tuan-tuan, tapi kat dia. Pasal apa? Takut lagi mak, wahai anakku, mak dulu mengandung, melahirkan, membesarkan semua, hari ni mak susah, tolonglah mak. Kita pun tak tahu nasib kita. Masing-masing berdiri nak melepas diri masing-masing. Kalau mak, ayah, anak, orang yang kita sayang kat dunia, paling sayang pun kita lari. Tiba-tiba saya bagi jumpa tuan-tuan. Siapa saya tuan-tuan nak tolong? Bagaimana Allah hinakan orang yang buat riak? Hanak sangat pujian orang kan? Hanak sangat kan ada benda-benda lain supaya orang angkat hang, orang tinggikan kedudukan hang, orang bagi ganjaran kat hang, orang muliakan hang. Hang dah dapat dah. Hari ni hang tak akan dapat apa. Apa jumpa mereka? Siapa nak bagi tuan-tuan? Allah Akbar. Hina orang pelaku riak ni. Dihina di hadapan Allah, akhirnya pergi balik depan Allah, wahai Allah, tak ada siapa boleh tolong saya. Kalau tak boleh tolong, tak ada siapa boleh tolong, maka malaikat akan heret kita campak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyaz billah. Nampak macam simple lah tuan-tuan, nampak kecil sangat, tapi dia punya kesan Allahu Akbar, cukup besar tuan. Sebab dia mengganggu pahala dan juga orang kata kita punya ketulinan amalan kita. Amalan kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terdapat larangan keras dari hal menyatakan amalan diri kepada orang lain
Sebab kalau amalan itu ditujukan kepada Allah Ta'ala, maka memadai Allah saja yang mengetahuinya dan tidak perlu orang lain turut sama mengetahuinya. Tetapi jika maksudnya memancing pujian orang atau sanjungan manusia, maka nyatalah bahawa amalan itu bukan kerana Allah, namun memadailah balasannya dengan mendapat pujian dan sanjungan saja, sedang Allah berlepas diri dari amalan serupa itu. Ingat tuan, jangan bagi ada amalan kita tuju kepada orang. Nak sanjungan, nak pujian, nak balasan, nak laba, nak keuntungan daripada mana-mana makhluk Allah. Sebab tak ada makhluk yang boleh memberikan kepada kita kelebihan kecuali baginda Nabi SAW. Dan kalau kita orang yang duk tunjuk amalan kita ke orang, Nabi nak tolong kita tu. Sedangkan Nabi ajak kita jangan buat benda tersebut. Nabi larang kita untuk melakukan riak. Nabi pun takkan tolong kita, Allah tak tolong kita, tak ada manusia yang boleh tolong kita. Maka memadailah tuan-tuan. Bila kita sebut lillahi ta'ala, pastikan kerana Allah. Tuan-tuan, setiap hari tak kurang 5 kali tuan-tuan kita berikrar, kita mengulang-ulang ikrar kepada Allah. Dibaca dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Jadikan sebenar-benar kerana Allah. Jangan pandang langsung makhluk Tuhan. Pandang makhluk, nescaya kita akan binasa dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah saya berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung lagi dengan bacaan Yasin dan tahlil kita. Cuma untuk hari ini tuan-tuan, saya nak kena pergi ke Penang untuk ada, mungkin tuan-tuan dah sedia maklum, Ibu Ustaz Syarul Hamid meninggal. Jadi saya nak pergi ke sana sebab di Masjid Asyik Jaya mereka akan solat Isyak. Mudah-mudahan sempat sampai di sana insya-Allah. Jadi majlis Yasin dan tahlil kita akan diambil oleh Tuan Imam kita untuk malam insya-Allah. Pertemuan yang akan datang insya-Allah kita akan sambung dengan biasa. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakai cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita orang tentang kebaikan tuan-tuan, orang amalkan kebaikan tersebut, selagi itulah pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita insya-Allah. Wa hadza bi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.